Fadilat Quran. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Al-Quran dengan bersungguh-sungguh demi zat yang nyawaku dalam genggamannya. Al-Quran lebih mudah terlepas daripada ingatan dibandingkan dengan unta-unta terlepas daripada ingatan mereka." Diulang, Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Al-Quran dengan bersungguh-sungguh demi zat yang nyawaku dalam genggamannya. Al-Quran lebih mudah terlepas daripada ingatan dibandingkan dengan unta-unta terlepas daripada ikatan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, sekiranya seorang itu lalai dalam penjagaan binatangnya dan binatang itu melepaskan diri daripada ikatan, maka binatang itu akan melarikan diri. Begitu juga jikalau Al-Quran itu tidak dijaga, maka Al-Quran itu tidak dapat diingati dan dilupai. Pada dasarnya menghafal Al-Quran ke dalam ingatan kita adalah satu mukjizat Al-Quran yang jelas. Sedangkan untuk menghafal sebuah buku yang setebal setengah atau 1/3 daripada Al-Quran bukan saja susah, malah hampir-hampir mustahil. Oleh itu, penghafalan Al-Quran adalah hanya dengan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut beberapa kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana ladzikr. Walaqad yassarnal Qur'ana walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya, kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Adakah sesiapa yang mahu menghafalnya? Al-Qamar 40. Pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain menulis bahawa perantara pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini membawa makna perintah. Lantaran itu, adakah patut perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan berkali-kali kita anggap sebagai perkara yang sia-sia, bodoh, tidak berguna dan membuangkan masa sahaja? Selepas melakukan kebodohan kita ini, adakah perlu kita menanti apa-apa perkara lain lagi untuk kemusnahan kita sendiri? Sungguh mengherankan sekali apabila Hadrat Uzair alaihissalam menulis kembali kitab Taurat daripada hafalannya. Beliau telah digelar anak Allah. Sedangkan untuk orang Islam, nikmat dan anugerah Allah Ta'ala telah dijadikan umum. Namun penghargaan kita pula hanya seperti yang telah disebut di atas. Untuk orang yang seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Artinya, dan ingatlah orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Asy-Syu'ara 227. Adalah semata-mata dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu dapat dihafal. Namun apabila Al-Quran itu dilalaikan oleh orang yang menghafalnya, maka dia akan dilupakan dari hafalannya itu. Terdapat amaran yang sangat keras kepada mereka yang melupakan Al-Quran setelah menghafalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Dosa-dosa umatku telah ditunjukkan kepadaku. Dan aku tidak mendapati satu dosa yang terlebih besar daripada dosa melupakan Al-Quran setelah menghafalnya." Dalam hadis yang lain, baginda SAW bersabda, "Sesiapa yang melupakan Al-Quran setelah menghafalnya akan muncul di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berpenyakit kusta." Menurut satu riwayat yang lain daripada Imam Razin rahmatullahi alaihi dalam kitab Jama'ul Fawaid, ayat yang berikut adalah sebagai dalil kenyataan di atas.
Bacalah ayat ini jika kamu mahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Artinya, dia akan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan daku buta sedangkan daku dulu melihat? Toha 125. Alhamdulillah. Semoga begitu dengar, sesamalah dapat kita amal, ambil iktibar dan sampaikan pada saudara kita. Tak ada maju insyaAllah. Sudahi dengan tasbih para subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.